Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallim ala habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung qiraah fi fikil jihad. Pada bulan lepas kita menyebutkan tentang persiapan ekonomi untuk berjihad, melaksanakan tuntutan jihad. InsyaAllah pada tengah hari ini kita tengok yang ketiga, persiapan pemikiran dan keilmuan. Antara persiapan yang dituntut daripada umat Islam untuk berjihad ialah persiapan dari segi pemikiran dan ilmu. Ini bermakna mempersiapkan akal fikiran anak-anak muda umat ini untuk berjihad. Maka pemikiran jihad tidak akan hilang daripada kesedaran umat Islam. Bahkan hendaklah pemikiran ini hidup dan berada dalam diri golongan yang khas, iaitu di kalangan orang-orang tentera, di kalangan tentera dan di kalangan awam, iaitu orang-orang rakyat biasa, awam. Ya, rakyat yang biasa ni mesti ada kesedaran, dan lebih-lebih lagi golongan tentera. Daripada kalangan umat ini, sama ada di kawasan bandar ataupun kampung. Cara yang paling mudah untuk melakukannya ialah dengan memperingatkan masyarakat dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih yang memerintahkan jihad pada jalan Allah, menggalakkannya dan menjelaskan kelebihannya dan memberi amaran terhadap perbuatan meninggalkannya atau merendahkan urusannya. Dalam arti kata lain, pengajaran fiqh tidak terhad pada perkara ibadah saja. Ya. Yang banyak sekarang ini ialah kita bicara soal hukum hakam syariat yang lebih kepada ibadah, dan tidak ada, boleh dikatakan sangat kurang ada yang mengajar tentang kitabul jihad. Ya, fiqh berkaitan dengan jihad, sama ada dalam bentuk jihad menentang hawa nafsu, ataupun jihad menuntut ilmu, ataupun jihad peperangan. Ya, dan bahaya apabila umat Islam tidak membicarakan lagi tentang jihad. Satu, kemungkinan golongan yang tidak mempelajari tentang hukum hakam jihad, dia akan jadi melampau, seperti mana golongan-golongan yang kita kata beraliran ekstrim hari ini. Jadi kalau kita terangkan tentang hukum jihad yang sebenar, jadi ada persiapan di kalangan umat ini dari segi keilmuan. Dalam arti kata lain, topik jihad ini wajib diajarkan sebagai perkara yang penting dan asasi dalam peradaban dan syariat Islam. Teks-teks daripada ayat yang berkaitan jihad dalam kitab-kitab tafsir Al-Quran, begitu juga daripada syarah hadis-hadis, hendaklah dipelajari. Kita mendapati dalam setiap kitab-kitab hadis yang dihimpunkan oleh para ulama, terdapat bahagian mengenai jihad yang disusun mengikut bab dan tajuk. Kalau kita ngaji kitab hadis, mesti jumpa bab jihad. Ya, Kitabul Jihad, Imam Al-Bukhari ada, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan lain-lain semua ada. Jadi mengapa perkara ini tidak diajarkan? Tengok persiapan yang keempat, persiapan jiwa dan akhlak untuk berjihad. Baik, kata pengarang, persiapan ini adalah natijah daripada persediaan pemikiran dan ilmu pengetahuan. Hal yang demikian adalah sebagaimana berikut. Pertama, macam mana kita nak mempersiapkan jiwa umat Islam ini? Pertama, menanamkan keimanan bahawa manusia ini hidup saling menentang antara satu sama lain, saling berlawan satu sama lain dan membela diri
antara satu sama lain. Dipanggil benda ni sunnatut tadafu'. Ya, tadafu'. Setiap orang dia akan, setiap mana-mana bangsa dia akan pertahankan diri dia, maruah dia, harta dia, tanah air dia, paling kurang kampung dia, keluarga dia, begitu. Ini memang sunnah yang Allah Ta'ala jadikan bagi makhluk yang hidup di atas dunia ni. Hatta haiwan sekalipun, hatta di kalangan haiwan pun dia ada sunnatut tadafu'. Ya, setiap orang akan pertahankan keluarga dia, binatang pun akan pertahankan anak-anaknya. Jadi Allah juga menolak penentangan sebahagian manusia terhadap sebahagian yang lain, sehingga umat ini tidaklah semata-mata bersangka baik dengan hadis yang menyebut tentang kedamaian, lalu tidak membuat apa-apa persiapan untuk menghadapi sebarang kemungkinan serangan daripada pihak yang lain. Kita memang sebut sebelum ini bahawa dalam Islam asas kepada hubungan antara kaum dan bangsa adalah perdamaian. Ya, kita kata kedamaian, kesejahteraan. Kita tidak mencari permusuhan, dan kita tidak juga mencari jalan-jalan peperangan. Sebaliknya, dalam keadaan aman dan damai itulah Islam dapat disebarkan. Tetapi jangan sampai kita lalai bahawa pihak lain juga akan mengambil kesempatan. Sebab itu apabila tertegaknya negara Islam Madinah, ada potensi untuk kerajaan itu diambil alih, dirampas, diserang. Mana-mana bangsa pun, kalau kita lihat kuasa-kuasa dunia hatta pada zaman itu, memang mereka menyedari kemungkinan Rom akan ditentang. Parsi juga, ketika mana dia menjadi suatu kuasa yang besar, dia menerima hakikat bahawa mana-mana kerajaan yang kuat pasti akan ada yang menentang, pasti ada musuh yang hendak mengambil alih kekuasaan. Jadi berlakulah peperangan antara Rom dan Parsi, dan begitu juga Habsyah menghadapi kemungkinan serangan. Semua bangsa macam itu. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaula daf'ullahi an-nas ba'dahum bi ba'd la fasadatil ard walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Dan jikalaulah Allah tidak menolak sebahagian manusia dengan sebahagian manusia yang lain, iaitu orang-orang yang kufur terhadap orang-orang yang beriman, nescaya rosak binasalah bumi ini. Akan tetapi Allah sentiasa melimpahkan kurnia-Nya kepada sekalian alam. Surah Al-Baqarah ayat 251. Kerana menjadi tabi'i, perkara yang kita kata bersifat semula jadi. Ada orang baik, akan ada orang jahat. Ada yang kuat, pasti ada yang lemah. Ada yang kuat, pasti ada yang cuba nak jadi lebih kuat. Itu semua adalah sunnah yang kita sebutkan tadi. Maka itu kita juga bila kita ada keluarga, kita bertanggungjawab melindungi keluarga kita, dan kita juga menerima kemungkinan rumah kita boleh diceroboh. Sebab itulah kita pun buat pintu rumah, bukan sekadar pintu dengan kuncinya sekali. Kemungkinan orang tak masuk melalui pintu, orang boleh masuk rumah kita melalui tingkap. Kita pun pasang grill pada tingkap, pada pintu. Itu kenapa kita buat macam tu? Kerana kita memahami ada bahayanya, menjaga. Jadi kita pun nak menjaga keselamatan keluarga kita, kita pun buat rumah ada kunci, pagar, berpagar kawasan halaman rumah kita, buat pagar, kunci kereta dan sebagainya lah. Kerana kita menerima atau kita menyedari bahawa dalam keadaan kita hidup dalam keadaan aman ataupun kita hidup dalam keadaan baik, pasti ada orang yang mungkin tak untuk mengganggu hidup kita. Macam itulah dalam konteks yang lebih besar lagi, sebuah negara mesti ada pertentangan gitu daripada pihak lain. Itu yang pertama. Yang kedua, menanamkan perasaan cintakan jihad dalam jiwa setiap Muslim
agar setiap orang daripada kalangan mereka memiliki cita-cita untuk berjihad dalam dirinya. Sesiapa yang tidak berjihad secara langsung, maka dia mempunyai niat dan terlintas dalam hatinya untuk berjihad. Kerana itu disebutkan dalam hadis yang sahih, sabda Nabi SAW, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith bihi nafsah, mata ala syu'batin minan nifaq." Hadis ini hadis yang sahih, ya. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim fi Kitabil Imarah, Imam An-Nasa'i meriwayatkan dalam Kitabul Jihad, dan juga dalam Sunan Abi Daud diriwayatkan dalam Kitabul Jihad, ya. Maknanya hadis ini hadis yang sahih, ya. Cukup kalau kita sebut hadis riwayat Muslim, tapi di sini disebutkan dia punya footnote-nya, ya, Imam An-Nasa'i dan Imam Abu Daud meriwayatkan. Baik. Apa makna hadis tadi? Nabi SAW menyatakan sesiapa yang sesiapa yang mati, ya, man mata, sesiapa yang mati dalam keadaan tidak pernah berperang, ya, lam yaghzu, tak pernah berperang. Bukan saja tak pernah berperang, walam yuhaddis bihi nafsah, dia tak pernah berniat dalam hati dia, dia tak pernah berkata-kata dalam hati dia, tak pernah berbicara dalam hatinya, kalau aku diberi peluang untuk berjihad menegakkan agama Allah atau mempertahankan maruah Islam, aku pasti akan berjihad. Ya, kalau tidak ada langsung niat, mati dalam keadaan begitu, dia kata mati dalam keadaan, ya, berada dalam satu cabang daripada cabang kemunafikan. Jadi salah satu ciri nifaq adalah dalam dirinya tidak pernah ada bercita-cita untuk berjihad. Syekh Al-Qardawi dia ada ulasan berkaitan hadis ni, ya, iaitu semua maratibul jihad yang 13, peringkat-peringkat jihad yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim. Jadi yang dikatakan mati dalam keadaan kemunafikan itu bukan semata-mata peperangan senjata. Maknanya dalam hidup dia, jihad nak cari ilmu pun tak ada, jihad menentang hawa nafsunya pun tak ada, jihad untuk menyebarkan agama pun tak ada, langsung tak ada. Kalau semua maratibul jihad, peringkat-peringkat jihad itu semua dia tidak pernah lalui atau tak pernah berniat, bermakna orang macam ni kita nak kata apa? Ilmu untuk dia sendiri beramal, kita kata ilmu fardu kifayah. Kita dah sebut dulu kuliah-kuliah kita yang saya ingat mungkin tahun lepas kita sebut bahas tentang benda ni. Seseorang itu dalam nak melaksanakan fardu ain, solat 5 waktu, baca Quran, nak kena belajar, ya, mengenal Allah, nak kena belajar ilmu tauhid, ya, semua ni fardu ain. Maknanya paling kurang bagi diri seseorang itu dia kena jihad mencari ilmu untuk dia beramal. Kalau yang ini pun seseorang itu dia tak ambil peduli, yang itulah kata Syekh Al-Qardawi, kalau semua maratibul jihad itu tidak pernah ada niat langsung, yang inilah dikatakan mati dalam keadaan munafik. Maknanya orang macam ni dia tak pernah fikirkan, dia tak pernah pentingkan agama, dia tak reti solat pun dia tak kisah, dia tak reti apa itu kalimah syahadah dan huraian-huraiannya, pengertiannya, tanggungjawabnya pun dia tak kisah. Semua dia tak kisah. Pasal agama ni kita tak pedulilah. Jadi itu yang dikatakan mati dalam keadaan nifaq, satu cabang daripada kemunafikan, sehinggalah yang paling tinggi iaitu jihad dalam peperangan. Jadi kita ni kalau boleh semua peringkat jihad yang disebutkan dalam kuliah kita sebelum-sebelum ni kita lalui satu persatu, ya, mudah-mudahan begitu. Dan kita niat, dan ada hadis yang lain, kalau sekiranya kita niat untuk berjihad tetapi mati di atas katil sekalipun, Allah Ta'ala akan berikan ganjaran pahala orang mati syahid. Itu hadis yang sahih juga, ya, yang saya tak ingat matannya. Baik. Yang ketiga, menanamkan keimanan.
bahawa tiada suatu pun di sebalik jihad melainkan kebaikan. Jihad pasti ada kebaikan, tak banyak sedikit. Kerana sesungguhnya dengan berjihad itu akan mendapat salah satu daripada dua kebaikan bagi orang yang berjihad, sama ada memperolehi kemenangan ataupun menewaskan golongan kafir yang melampau batas, atau dikurniakan mati syahid pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, sebenarnya tidak ada yang kamu tunggu-tunggukan untuk kami melainkan salah satu daripada dua kebaikan. Baik. Wa nahnu natarabbasu bikum ay yusibakumullahu bi'adzabin min indihi aw bi aidina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Baik, antara dua kebaikan itu iaitu sama ada mendapat kemenangan ataupun mati syahid, imman nafs wa imman syahadah. Dan kami menunggu-nunggu pula untuk kamu bahawa Allah akan menimpakan kamu dengan azab daripada sisinya atau dengan perantaraan tangan-tangan kami. Oleh itu tunggulah, sesungguhnya kami juga menunggu bersama-sama kamu. Surah At-Taubah ayat 52. Ini amaran Allah Ta'ala bagi golongan yang mencuaikan jihad, tidak mahu berperang bersama dengan Nabi SAW. Ya. Jadi bagi orang yang beriman, mereka hanya menunggu dua saja keadaan, sama ada menang atau mati syahid. Bagi golongan yang tidak mahu melaksanakan jihad, tunggulah azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan azab bagi orang yang tidak berjihad ni di segi dunia pun ada. Contohnya, bila mereka tidak mempersiapkan kekuatan, tidak berjihad, ya, Allah Ta'ala jadikan kehidupan yang hina, ya, sehingga boleh diperkotak-katikkan oleh musuh, seperti yang kita lihat hari ini dalam keadaan umat Islam. Umat Islam di sana sini yang kita kata dibunuh, ya, nyawanya sangat murah. Di negara barat, sekali saja letupan di Paris, ya, kecoh satu dunia. Kematiannya dianggarkan hanya 150 orang. Tapi kalau kita lihat sehari itu yang mereka alami, sebenarnya tiap-tiap hari di Syria, tiap-tiap hari di Palestin, dan tiap-tiap hari di negara-negara umat Islam selama berdekad-dekad. Di Iraq, di Afghanistan, bom tiap-tiap hari. Yang mati bukan ratus, bukan ribu, ratusan ribu, ya, bahkan mencecah juta dalam setengah-setengah keadaan seperti yang berlaku di Iraq. Jadi kita kata hari ini umat Islam begitu, kerana apabila mencuaikan jihad, ya, berpaling daripada melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok peperangan di Iraq tahun 2003 pun terlihat seperti satu yang hina lah. Bila mana masuk tentera Amerika Syarikat, tentera-tentera Iraq sendiri yang tolong, kerana mereka dibayar. Itu masuk negara orang Islam. Kita sebutkan pada kuliah yang bulan lepas bagaimana dari segi ekonomi, kekayaan negara tidak diagih dengan adil. Hatta tentera-tentera pun gajinya rendah. Bila gaji dia rendah, buat apa dia nak lawan musuh? Sekiranya musuh tu bagi dia duit, dia tak lawan. Dan ini berlaku di Iraq. Tentera-tentera Saddam tak mau lawan tentera penceroboh Amerika Syarikat sebab dia kerja dengan kerajaan dia, gaji rendah. Musuh bagi duit, bagi roti, bagi makan, buat apa nak lawan? Dan ini juga berlaku di Yaman. Ya, tenteranya gaji sangat rendah. Gaji sangat rendah. Jadi bila pihak musuh bayar duit, ya, mereka rasa buat apa nak lawan? Nak mempertahankan pemimpin yang hidup senang lenang, sedangkan rakyat sendiri, tentera sendiri hidup susah. Jadi ini benda yang kita kena lihat.
Yang keempat, menanamkan keimanan, berakidah dengan qadar, ketentuan Allah, bahawa sesuatu yang menimpa manusia tidak akan terlepas daripadanya, serta apa yang ditentukan untuknya tidak akan menimpanya. Tidak ditentukan untuknya tidak akan menimpanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun." Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali akan melambatkan kematian seseorang, ya, apabila sampai ajalnya. Idza jaa ajaluha. Kalau sudah sampai ajal ni mana tempoh. Tempoh. Kalau sudah sampai tempohnya, Allah tidak akan melambat-lambatkan. Ya. Sebab itu dalam setengah ayat yang lain disebut la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Seseorang itu dia tak boleh nak lambatkan ajalnya dan tak boleh nak cepatkan. Bukan kata kita nak bagi umur kita panjang. Tak boleh. Kita nak bagi cepat tak boleh. Dia akan berlaku mengikut ketentuan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, apa hukum orang yang membunuh diri? Kenapa orang bunuh diri dia masuk neraka? Sebab dia cuba nak menentang qadar itu. Dia nak mati cepat. Sedangkan dia mati itu pun merupakan ketentuan Allah. Yang dia bunuh diri itu pun ketentuan Allah Ta'ala. Dia tidak sabar dengan ujian musibah dalam kehidupan, maka dia bunuh diri. Orang seperti ini dia menentang. Tak boleh nak lambatkan ajal, tak boleh nak cepatkan. Ya. Dan Allah Ta'ala itu maha mendalam pengetahuannya mengenai segala apa yang kamu kerjakan. Bagi kita, keimanan seperti ini perlu ditanamkan dalam diri umat Islam, bahawa apa saja yang menimpa kita hanyalah dengan sebab apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak perlu kita nak kata kita jangan berjihad, kita jangan berperang, kerana peperangan dan jihad itu akan mengorbankan nyawa. Kalau tidak kerana peperangan pun pasti manusia mati juga. Mati dengan sebab kemalangan jalan raya, mati dengan sebab musibah-musibah yang lain, gempa bumi, musibah dengan sebab rumah terbakar, ya, macam-macam hari ni, banjir dan sebagainya lah. Ataupun kita mati dengan sebab penyakit, itu yang paling banyak pun, ya, mati sebab kanser. Oleh kerana itu jihad juga adalah mati, cuma mati yang mendapat kemuliaan di sisi agama. Baik, yang kelima, menanamkan keyakinan bahawa sesungguhnya kemenangan itu daripada Allah dan golongan yang beriman akan mendapat pertolongan. Sesiapa yang membantu agama Allah, nescaya Allah akan membantunya. Sesiapa yang mendapat bantuan Allah, maka dia tidak akan dikalahkan. Manakala sesiapa yang dihinakan olehnya, maka dia tidak akan mendapat pertolongan. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man nasru illa min 'indillah, innallaha azizun hakim." Dan kemenangan itu hanyalah daripada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ya, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu tolong agama Allah, dia akan tolong kamu dan dia akan tetapkan pendirian kamu. Seterusnya yang keenam, menanamkan kemuliaan iman dalam setiap jiwa individu muslim. Kemuliaan ini adalah antara akhlak mukminin seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Walillahil 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin, walakinnal munafiqina la ya'lamun." Walillahil 'izzah, bagi Allah itulah kemuliaan. Walaupun orang menghina Allah Taala, menghina agama Allah, ya, tidaklah dengan itu menyebabkan agama Allah jadi rendah. Orang kafir nak ambil Quran, campak dalam jamban ke, campak dalam tandas, nak hina, dengan nak kotorkan Quran dengan najis ke, itu tidak menjadikan Allah hina, ya. Bahkan manusia itu sendirilah yang mendapat kehinaan, ya. Agama Allah tetap mulia. Allah Ta'ala itu sendiri mulia, maha mulia. Wali rasulihi walil mu'minin,
kemuliaan juga bagi Rasulnya dan bagi orang-orang yang beriman. Bagaimanapun orang hina Nabi Muhammad SAW, itu sebenarnya tidak merendahkan kedudukan baginda, kerana ramai lagi manusia yang menyanjung Nabi Muhammad SAW, walaupun daripada kalangan orang-orang kafir. Yang hina ada, tapi yang memuji dan mengiktiraf baginda itu pun banyak, ya. Michael H. Hart yang menulis buku 100 orang yang paling berpengaruh, ya, dalam dunia ni. Yang pertama dipilih adalah Nabi Muhammad SAW, berbandingkan dia itu sendiri yang beragama Kristian. Dia tak letak Jesus Christ, kerana Jesus Christ tidak ada contoh dalam bab kepimpinan. Mana secular level dia tak ada. Dia tak ada memimpin negara, dia tidak berkahwin, dia tak pernah jadi ketua tentera. Jadi Michael H. Hart dia pilih Nabi Muhammad SAW. Dan kita tengok dalam YouTube pun banyak, kita boleh tengok dalam persidangan-persidangan yang tokoh-tokoh barat juga memuji Nabi Muhammad SAW. Walaupun ada orang yang menghina, melukis kartun, ya, dan sebagainya, kita kata tidak menjadi kehinaan bagi Nabi SAW. Sebaliknya, orang yang menghina itulah, dan dia menghina diri dia sendiri. Walil mu'minin, dan bagi orang-orang yang beriman. Maka kita kenal sifat orang-orang beriman, bukan sekadar muslim tetapi mukmin. Akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menerangkan, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Sesiapa yang mahukan kemuliaan, maka hendaklah dia berusaha mencarinya dengan jalan mematuhi perintah Allah. Kerana bagi Allah jualah segala kemuliaan. Kalau kita nak cari kemuliaan dengan cara yang lain, orang barat suka kalau kita ni menjadi orang yang dia kata moderate Muslim, yang mereka katakan progressive Muslim, maknanya tak payah tekankan sangat tentang hijab, kerana itu hak asasi. Maknanya bebaslah orang Islam nak pakai hijab ke tak nak pakai, itu kita tak boleh hukum dia sebagai kurang beragama. Mungkin dia nak samakan macam agama dia. Siapa yang nak jadi padri, siapa yang nak jadi sister dalam gereja, yang tu pakai pakaian rahib. Tapi kalau orang awam, Kristian yang biasa ni, mana macam biasalah, nak pakai skirt ke apa, lantak lah. Jadi orang Islam pun macam itulah. Siapa yang nak jadi ustazah, pakailah pakaian yang sesuai dengan ustazah. Tapi yang biasa-biasa ni, pakailah apa-apa pun. Jadi kita tak boleh tertipu dengan semua itu, kerana jalan kemuliaan itu ialah bila kita mematuhi Allah SWT, kita jadi mulia. Bukan kita nak ikut cara barat. Orang barat mungkin kata orang Islam itu bagus, kerana walaupun dia beragama, tapi sekali-sekala dia boleh minum wine, sekali-sekala dia boleh melakukan benda-benda ini, adultery, ya, berzina ke apa, biasalah itu. Dalam agama dia, mungkin dia boleh pergi buat confession dekat gereja, ya. Bagi yang mazhab Katolik, berzina kejap berapa kali, pergilah ke gereja buat pengakuan dosa, lepas tu dapatlah surat pengampunan. Dalam Islam, kemuliaan kita bukan di situ, tetapi kemuliaan kita ialah dengan mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hal ini kita tidak kompromi dengan orang-orang kafir. Ya, orang kafir mungkin menganggap orang-orang Islam yang bagus adalah orang-orang Islam yang boleh tolerate dalam banyak perkara. Banyak benda boleh tolak ansur. Sedangkan kita yang berpegang dengan agama ni, dia panggil golongan, dulu dia panggil ekstremis. Bila kalimah itu nampak tak berapa menjadi, jadi dia sebut fundamentalist. Padahal dalam fundamentalist dalam bahasa Arab dia panggil usuli, orang yang berpegang dengan prinsip-prinsip. Dan kita kata itulah dia Islam. Islam adalah golongan yang berpegang dengan prinsip, asas-asas akidah, dan kita tak boleh tolak ansur dalam hal-hal seperti itu. Baik, dengan akidah itulah asas yang menyebabkan kita patuh kepada Allah Ta'ala, melakukan ibadah, ya, menutup aurat, menjaga pergaulan dan sebagainya. Asasnya akidah. Ya, kalau itu kita nak kompromi demi untuk mencari mencari keredaan orang kafir, maka itu bukan
bukan kemuliaan yang nak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, menyemai nilai-nilai kekuatan dalam setiap jiwa muslim. Maksud kekuatan di sini ialah bermula dengan kekuatan rohani. Ya. Walaupun kekuatan jasmani juga dituntut. Kekuatan inilah yang dinyatakan dalam satu hadis, al-mu'minul qawi khairun wa ahabba ila Allah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang lebih kuat dan lebih dikuasai, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai di sisi Allah berbanding orang mukmin yang lemah. Jadi kita nak kekuatan jiwa, iman, dan kita nak juga kekuatan jasmani, ya. Sebab itu kita kena ada dua-dua. Baik, kekuatan inilah yang akan mengikis sifat lemah dan takut. Oleh yang demikian, hadis yang sama juga menyebutkan wasta'in billah wala ta'jiz, mohonlah pertolongan daripada Allah, janganlah kamu berasa lemah, ya. Ke-8, menggalakkan orang Islam untuk mengejar mati syahid pada jalan Allah Subhanahu wa taala, disebabkan ianya adalah cita-cita seorang muslim yang paling berharga dan paling tinggi, ya, diimpikan dan diharapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kan Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, walladhi nafsi biyadi lawadattu an aqtula fi sabilillah thumma ahya thumma uqtil thumma ahya thumma uqtil. Lawadattu an uqtila fi sabilillah thumma ahya thumma uqtil thumma ahya thumma uqtil. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam Kitabul Imarah dan juga Imam Muslim meriwayatkan juga Kitabul Iman. Imam Muslim meriwayatkan fi Kitabil Imarah. Maksud hadis tadi, kata Nabi SAW, demi Tuhan yang diriku berada dalam genggamannya, aku ingin, ya, wadattu, aku suka sekiranya aku dibunuh pada jalan Allah, kemudian aku dihidupkan, kemudian aku dibunuh, kemudian aku dihidupkan, kemudian aku dibunuh. Itu Nabi SAW. Walaupun kita tahu bahawa Nabi SAW itu wafat di rumah, baginda itu sendiri berkehendak untuk mati pada jihad fi sabilillah, ya, mati dalam peperangan. Mati dan hidup, ya, mati kalau Allah hidupkan balik, mati lagi, hidup lagi, mati lagi, begitu. Perlu ditanam sifat cintakan syahid dalam diri umat Islam. Baik, yang kelima, keenam ni saya ingat kita sambung dalam kuliah kita yang akan datang, insya-Allah. Kira-kiranya pada bulan depan, bulan yang akhir lah, insya-Allah, ya, saya di sini kita cuba habiskan bab ni. Lepas itu mungkin dalam bulan hujung Januari ataupun awal Februari itu saya akan bertolak berangkat untuk menyambung pelajaran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala temu kita semula, ya, lepas pada itu, kalau panjang umur. Baik tuan-tuan, sebelum saya tutup pengajian kita pada tengah hari ini, sejak 2 bulan lepas kita dalam kuliah saya ni, saya bagi laluan untuk kutipan derma Muslim Care dan lain-lain. Jadi untuk tengah hari ini saya nak cari dana sikit untuk sahabat saya yang berada di Jordan sekarang, Ustaz Syed Amni, Ustaz Rashdan, bagi tuan-tuan nak bantu pelajar-pelajar kita di Jordan yang sedang kesutukan kewangan, boleh menderma di hamparan yang disediakan di belakang. Kita berhenti awal sikit, kita ni selalu kan 1.50 berhenti, tuan-tuan nak kerja, ya. Kadang-kadang saya tengok bila kita berhenti kita habis solat pukul 2 pun masih ada lagi yang solat sunat apa semua. Itu hari Syekh Mustafa Al-Bura ada sebut kan, solat sunat dia sunat lah, yabqa ala istihbabihi, dia kekal hukumnya sunat. Kerja wajib. Jadi kalau kita nak solat sunat hatta solat duha apa semua,
Kalau bos kita, majikan kita izinkan, kita solat. Kalau ada masa, solat sunat. Tapi kalau dah pukul 2, sebaiknya, afdalnya balik ke tempat kerja. Jadi hari ni saya berhenti awal. InsyaAllah kita solat awal, habis awal, tuan-tuan boleh sembahyang sunat dan boleh balik ke tempat kerja masing-masing dalam waktu yang kita anggap selesa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.